السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antara tahun 1710 sampai 1778, 1710 hingga 1778 adalah zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah kedua. Sultan Muhammad Jiwa adalah Sultan Kedah yang memerintah Kedah. Di zamannya lah empire kekuasaannya meluas daripada utara Thailand sampai ke sempadan Myanmar. Daripada utara Thailand dan sempadan Myanmar, dan sampailah masuk di lembah Krian Perak. Itulah kekuasaan kerajaan negeri Kedah di zaman Sultan Muhammad Jiwa. Seorang ahli sejarah bernama Datuk Dr. Wan Syamsuddin Wan Yusof, dia merupakan pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Kedah, menceritakan tentang betapa luasnya pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Di antara daerah yang hari ini disebut Phuket, disebut Krabi, sebenarnya itu adalah wilayah pemerintahan kerajaan Kedah dulu. Asal nama Phuket adalah Bukit. Asal nama Krabi itu adalah Kerambit. Itulah asal nama daerah. Termasuklah daerah Satun. Ini semua adalah daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Kedah. Dr. Wan pernah pergi sampai ke daerah itu. Ada satu sempadan ditulis, di sinilah bermulanya kerajaan Melayu. Nak cerita bahawa luasnya empire yang ada kepada kerajaan Kedah dulu. Dan siapakah Sultan Muhammad Jiwa yang begitu hebat dari segi membawa perubahan kepada empire Kedah? Sebelum beliau menjadi raja, rupa-rupanya beliau pernah menuntut ilmu di Palembang, tuan-tuan. Belajar agama daripada seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil adalah seorang ulama yang datang daripada Yaman tapi buka pondok di Palembang. Masa membuka pondok di Palembang itulah membuka pesantren. Sultan Muhammad Jiwa minta izin daripada ayahandanya untuk pergi belajar di Palembang sebelum beliau menjadi sultan. Nampak tak, tuan-tuan, kaitan kembangnya wilayah dengan ilmu agama yang ada dalam jiwa.
Sebab tu kita kena ambil balik kata-kata Sayyidina Umar itu. Umar pernah sebutkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. So orang macam Sultan Muhammad Jiwo ini tahu hanya ada satu kemuliaan sahaja, kemuliaan Islam. Siapa yang cari kemuliaan lain, dia tidak akan memperolehi, melainkan dia dapatlah kehebatan dunia tapi dia merosakkan banyak perkara lain. Jangan kata tanpa Islam tamadun tak boleh buat, boleh, tetapi kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Islam ni cantik. Dia menggabungkan dua-dua sekaligus, dunia dan akhirat. Man kana yuridu thawabud dunya fa 'indallah thawabud dunya wal akhirah. Man kana yuridu thawabad dunya fa innallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang nakkan pahala dunia sahaja, sedangkan pada Allah ada dunia dan akhirat. Ni kita punya moto. Kita punya moto hari ni, kita tak nak tinggal dunia. Jangan siapa-siapa berani kempen tinggal dunia. Kita kena kempen jauhi cinta dunia, tapi bukan kempen tinggalkan dunia. Itu tak betul. Ada ada perbezaan antara dua perkataan tadi. Cinta dunia dengan menguasai dunia. Perkataan tu kena faham molek. Cinta dunia satu bab, menguasai dunia bab lain. Orang yang menguasai dunia tidak semestinya mencintai dunia. Tapi orang mencintai dunia pun dia tak boleh menguasai dunia. Bukan maknanya bila sebut mencintai dunia maksudnya orang tu conqueror kepada dunia. Tak. Lepas tu Islam menyuruh kita conquer this world, tapi without love in our heart about dunia. Tu ya. Kita jauhi perkara cinta dunia, tapi kita kena kuasai dunia. Itu asal dia. Sebab tu Sultan Muhammad Jiwo membuka wilayah kerana pengajian agama yang ada padanya. Yang menarik, bila dia berada di Palembang, dia tak pernah beritahu dia anak raja. Dia menyamar macam orang biasa. Syekh Abdul Jalil tak pernah tahu dia seorang putera raja. Tak pernah. Dia dianggap sebagai orang biasa yang datang belajar dan menuntut ilmu di Palembang, tuan-tuan. Dia adalah dianggap sebagai orang biasa saja. Tak ada kena mengena, tuan-tuan, dengan soal kerajaan. Lama-lama mengaji di Palembang, tuan-tuan. Akhir sekali Syekh Abdul Jalil dapat tahu juga dia putera raja. Bila Dr. Wan Syamsuddin cerita bahawa bila ada rombongan daripada Kedah datang mencari Sultan Muhammad Jiwo. Rombongan tu datang sebab nak panggil dia balik, sebab Sultan Kedah ayahandanya telah meninggal dunia. Panggil balik tu barulah Syekh Abdul Jalil tahulah anak raja rupanya kawan ni. Dia ni anak raja, baru dia tahu. Tapi sepanjang menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Jalil, Sultan Muhammad Jiwo betul-betul menjadi orang alim yang belajar agama, reti selok-belok Islam dan duduk bersama dengan Syekh Abdul Jalil sebagai murid biasa, bukan murid special. Balik itulah beliau menjadi pemerintah yang hebat kerana dibekali dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, ini tradisi Islam yang menyebabkan wilayah Islam menjadi hebat, tuan-tuan. Menyebabkan Nusantara terkenal sebagai tempat orang semua hebat dan berusaha keras. Yang saya nak ceritakan dia adalah berkenaan betapa agama sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Agar orang yang berada dalam agama ini, mereka benar-benar boleh memahami apa yang diajar oleh agama kepada mereka, tuan-tuan. Sebab itulah ada sebuah buku yang saya sedang duk baca sekarang ni, Teknologi Kesultanan Melaka, membongkar keagungannya berdasarkan catatan Portugis. Ni buku yang ditulis. Kalau tuan-tuan tengok buku ni menarik, tuan-tuan boleh carilah, Dr. Hasanuddin Yusof. Dia tulis ni berdasarkan catatan Portugis, daripada catatan Tommy Perez, Suma Oriental. Dia ambil buku Suma Oriental dan beberapa catatan Portugis yang lain, termasuklah dokumen Portugis on Malacca yang dia korek balik. Sebenarnya cerita kehebatan Melaka mereka simpan, susuk, duduk dalam catatan mereka, mereka bawa balik ke daerah mereka.
Tapi bila dibuka balik, sebenarnya empire ini adalah empire yang hebat. Bahkan dalam catatan-catatan lain menunjukkan bahawa Nusantara sudah ada tamadun menyamai tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir. Tuan, catatan daripada pengkaji barat. Nanti saya sebut nama lah bila kita detailkan lagi. Tapi nak bagi tahu, catatan itu membuktikan bahawa kerajaan dahulu walaupun tidak Islam, tapi kerajaan Melayu tidak Islam. Mereka Islam lepas tu. Lepas Sultan Durba Raja masuk Islam, barulah dikira sebagai Islam berkembang di Kedah. Sebab Durba Raja tukar nama kepada Muzaffar Shah, Sultan Muzaffar Shah. Tetapi sebelum itu, tamadun yang ada di Nusantara menyamai tamadun Mesopotamia. Tuan-tuan pernah dengar? Kalau orang mengaji sejarah dunia, dia pernah dengar akan Mesopotamia. Dia akan pernah dengar tamadun Mesir, tamadun Fir'aun. Mesti orang pernah dengar. Tuan-tuan, kenapa dikatakan di Nusantara ini tamadun itu menyamai mereka? Kerana cengkeh dan kapur barus didapati di Mesir dan di Mesopotamia. Tandanya di Nusantara sudah ada pelabuhan yang pernah orang-orang Mesir, orang-orang kerajaan-kerajaan yang hebat ini datang mengambil cengkeh dan membawa barang-barang ke tempat mereka, terutamanya kapur barus yang digunakan untuk mengawet mayat mereka dan sebagainya, tuan-tuan. Di situ menunjukkan sudah ada tamadun. Sebab tu kalau kita faham konsep ni, baru kita rasa kita bukan nothing. Kita bukan begin from zero. Kita bukan start daripada kosong. Kita sebenarnya sama orang lain. Cuma sebab orang tutup sejarah kita, kita tak nampak. Jadi sebab tu bila Islam menjejak masuk ke dalam jiwa, lagi kuat. Sultan Alauddin Riayat Shah, anaknya masalah banyak. Namanya Sultan Mahmud. Dia ni problem banyak. Dalam catatan Tun Sri Lanang kata dia ni problem banyak. Walaupun dia problem banyak, Sultan Alauddin menyuruh dia belajar ilmu agama. Sultan Alauddin seorang yang sangat hebat dari segi agama. Kata Tommy Perez dalam catatannya, masjid-masjid yang indah dibuat di zaman Sultan Alauddin. Tentang Sultan Alauddin ini di antara sultan-sultan terakhir kerajaan Melaka. Ayahnya Sultan Mansur Shah. Mansur Shah, Alauddin Shah, sampailah Mahmud, Sultan Mahmud. Jadi dalam kisah ni nak tunjuk apa dia? Masa zaman Sultan Alauddin, dia sangat kuat berpegang dengan agama. Banyak masjid, bahkan kalau orang terlibat dengan keilmuan, diberikan hadiah pada mereka. Ni yang menariknya, walaupun Sultan Mahmud ni anak kandanya seorang yang nakal, tetap disuruh datang ke rumah syekh, ke rumah guru, ke rumah muallim untuk belajar ilmu agama. Dia bukan guru tu masuk istana. Sultan Alauddin kata pada Sultan Mahmud, keluar pada istana, pergi belajar ilmu agama, duduk di rumah tok guru. Dia merendah diri, pergi belajar ilmu agama daripada seorang syekh yang berada di Melaka ketika itu. Masuk belajar ilmu, merendah diri dan tunduk diri. Nampak tak tuan-tuan? Betapa agama penting dalam melakukan perubahan. Saya cerita ni bukan apa. Saya ingat habis dah generasi orang-orang kita ni yang mengatakan bahawa belajar agama tak ada masa depan. Tapi saya masih terdengar ucapan itu, bahawa mengaji agama tak ada masa depan. Saya nak beritahu tuan-tuan, belajar agama bukan nak suruh jadi ustaz. Kalau ustaz ramai-ramai pun buat menyemak tuan-tuan. Ustaz ni biar sikit sudahlah. 2-3 orang jadi ustaz, okeylah. Hak lain kena buat bidang lain. Tuan-tuan, kalau semua ustaz pakat penceramah, penceramah ramai daripada pendengar, buat apa tuan-tuan? Penceramah ada 14,000, pendengar ada 3 orang, nak buat apa? Yang kita duk perjuangkan sekarang ni, belajar agama kerana nak celup dengan celupan agama. Sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah. Celupan Allah, siapa lebih baik berbanding celupan Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentulah celupan Allah adalah celupan terbaik, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita cerita bab ni, semoga jangan ada sekelumit pun dalam jiwa kita mengatakan mengaji agama sebab nak suruh jadi ustaz.
Ramai dah engineer yang belajar agama dulu tuan-tuan. Asalnya kelas mengaji di tempat-tempat pengajian agama. Tingkatan 5 berada di Mahat Hamidiyah Kajang. Tingkatan 6 berada di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Di tingkatan 4 ada di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Adik-adik saya yang dulu belajar di Kolej Islam dah banyak jadi penulis, dah banyak jadi pensyarah, dah banyak jadi orang-orang teknokrat. Ada yang ambil bahagian oil and gas pun, tapi basicnya adalah agama. Yang ni kena faham tuan-tuan. Bukan nak melahirkan ustaz yang ramai, nak melahirkan orang beragama ramai. Lepas tu kalau kita faham molek cerita ni, kita akan memberikan bukti bahawa kita tak perlukan ramai orang-orang menjadi ustaz, tapi kita perlukan semua orang memahami agama. Itu beza tuan-tuan. Kalau tak ada itu tuan-tuan, macam mana Islam nak berkembang? Sedangkan kehebatan Islam bukan terletak kepada para ustaz. Kehebatan Islam terletak kepada semua orang berfungsi menghidupkan tamadun. Tuan-tuan, ada seorang yang bernama Hasan ibnu Haytham. Hasan ibnu Haytham seorang intelektual Muslim yang hebat. Dia membuat satu teori yang sangat menarik tuan-tuan. Apa teori yang dia buat? Dia buat pasal optik, pasal mata. Dia ni hingga dipanggil sebagai orang yang sangat reti pasal selok-belok mata. Dia pernah membantah teori yang dibuat oleh Ptolemy dan juga teori yang pernah dikeluarkan oleh Euclid. Euclid ni mengatakan bahawa manusia melihat melalui mata. Mata lah yang menyebabkan manusia dapat lihat. Ni, saya nak cerita tadi memang nampak complicated nak cerita bab ni. Cuma nak bagi mudah faham. Di zaman Hasan ibnu Haytham, dia boleh bantah tamadun Yunani yang pernah disebut oleh Ptolemy dan Euclid tentang mata sebenarnya yang mengeluarkan cahaya. Hasan ibnu Haytham kata dalam teorinya, mata tak boleh keluar cahaya. Mata memerlukan cahaya untuk melihat. Cahaya pantul ke dalam mata, masuk ke dalam mata, sebab pantulan cahaya itulah mata boleh melihat. Dia pernah kena penjara di Mesir kerana enggan untuk menyiapkan empangan yang diminta oleh Raja Mesir pada masa itu, oleh Governor Mesir. Dia duduk dalam penjara. Masa duduk dalam penjara itulah ada satu cahaya bulan masuk ke celah lubang, memantul di dinding. Cahaya itu terbalik. Masa itulah timbul teori. Oh, betul teori aku. Satu benda mesti melalui cahaya baru boleh nampak. Maka timbullah akhir sekali daripada apa yang dia buat itu, timbullah satu teori yang ditulis dalam kitab Manazir dia. Kitab ini dipanggil Book of Optics kepada orang barat, dan beliau digelar Father of Modern Optics, pakar ilmu mata dia. Dan daripada dialah terasasnya benda yang bernama kamera. Oh, tuan-tuan, ni ramai orang tak tahu. Dan orang kata, sebahagian yang buat kajian, kamera berasal daripada perkataan apa? Kamera berasal daripada perkataan qamara, bulan. Sebab apa berasal daripada perkataan bulan? Melalui cahaya bulan itulah yang masuk ke biliknya dalam penjara, dia dapat teori yang dinamakan optik tadi. Nak tunjuk, dia membantah teori Ptolemy dan dia membantah teori Euclid. Akhir sekali orang moden memakai teori dia, menolak teori Ptolemy. Dan bermula Hasan ibnu Haytham adalah dengan Al-Quran, hafal hadis, mengaji ilmu agama, tapi menjadi pakar optik. Tuan-tuan nampak tak? Cuma yang sedih, bila dia mengasaskan kamera, teori yang dia buat itu untuk buktikan pandangannya betul, dia buat satu kamera namanya kamera obscura. Ini payah nak ceritalah. Satu kamera besar masuk satu lubang, boleh pantulkan cahaya di dinding, nampak cahaya itu terbalik. Asas basic itulah yang kamera pakai, tapi barat yang sambung benda tu. Yang hari ni buat kamera namanya Sony, bukan Sony itu, dan Sony. Yang buat kamera itu namanya Canon, bukan Konun, bukan tuan-tuan, bukan orang Arab. Yang sambung pandangan Ibnu Haytham tadi adalah orang-orang tidak Islam.
Kenapa? Sebab tadilah manusia belajar agama ingat nak jadi ustaz. Sepatutnya dia belajar agama untuk kenal Allah dan boleh pergi jauh dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Sebab bermula di situlah semua ilmu lain berkembang. Ada seorang lagi tuan-tuan yang sangat hebat, yang sanggup sacrifice dirinya walaupun sudah tua. Namanya Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas, dia ni seorang yang suka buat penciptaan. Di zaman dia, dia membuat satu teori manusia boleh terbang. Sebelum ada adik-beradik Wright tu, sebelum tercetusnya Boeing, kapal yang kita pakai, Boeing tu nama orang tuan-tuan. Dia yang buat kapal Boeing tersebut, ambil daripada asal teori daripada Abbas ibnu Firnas. Yang menarik apa dia? Percubaan pertama dia naik di atas menara masjid, terjun, dia jatuh sebab masa tu dia hanya meletakkan kain untuk kebal jatuh. Jatuh tu dah cedera dah. Dia cipta lagi teori, semoga dia boleh terbang. Tapi kali ini, percubaannya kali ini, ketika umurnya 70 tahun. Kita nampak tak? Nak cerita orang dulu tak pernah berhenti berfikir dan berjuang mencipta satu benda sebab mereka nak dapat satu kenikmatan dengan penciptaan mereka. Yang saya nak bagi tahu, perasaan Ibnu Firnas itu sudah ada pada Tesla, tuan-tuan. Perasaan Ibnu Firnas itu sudah ada kepada Mark Zuckerberg yang nak bagi kreatif lagi dia punya produk dia. Perasaan tu telah berpindah kepada orang-orang barat. Kita pun tak tahu kenapa berubah perasaan tu daripada orang Islam kepada orang barat. Maka ketika usia 70 tahun dia mencipta sayap untuk terbang. 70 tahun tuan-tuan. Maknanya kalau kita umur 70 buat apa tuan-tuan? Jaga cucu ustaz. Lepas hantar main rumah, bini malah jaga saya. Jaga. 70 dah ustaz, nak buat apa lagi? Nak nikah pun tak boleh dah. Ibnu Firnas bukan kap nikah, 70 nak terjun pada tempat tinggi tuan-tuan. Apa dia buat? Dia pakai sayap, dia naik ke gunung pula. Semua orang menyaksikan dia. Kali ini dia berjaya terbang selama 10 minit. Tadi jatuh terus mula-mula. Berjaya terbang 10 minit dengan mengebarkan sayap, terbang selama 10 minit. Tapi lepas tu jatuh. Jatuh tu menyebabkan tulang belakangnya patah, tapi dia puas hati dan dia tak berani buat percubaan lagi kerana tulang dia dah renyuk-menyuk tuan-tuan. Cuma dia dapat teori baru. Kenapa aku jatuh? Sebab aku terbang, aku tak buat sayap ekor. Aku hanya ada kepak, tapi aku tak ada ekor, menyebabkan tak boleh kontrol, menyebabkan aku jatuh terjelumpuk. Hasil teorinya itulah yang barat simpan dalam buku, menyebabkan mereka buat research. Ni saya nak bagi tahu, ilmu tu semua adalah ilmu di zaman kegemilangan Baghdad. Ketika Abbasiyah sedang memuncak, ilmu-ilmu hebat ni semua dipindah pergi ke barat sebelum daripada 1258 Masihi. Sebelum daripada Hulagu buat serangan besar-besaran untuk menghancurkan Baghdad. Sebelum itu, tuan-tuan, tak adakah orang di sini yang teringin untuk come back semula dengan kekuatan Islam? Sudah hilang keperasaan inventor di kalangan orang-orang Islam. Sudah tak adakah innovator yang akan buat produk-produk yang lebih baik? Saya ni susah hati 4-5 tahun dah tuan-tuan. Ni duk tanya budak-budak bawa Grab food yang hantar makanan ni kan, paling-paling koman pun kalau dia buat kerja seminggu boleh 500. Kalau dia rajin sikit, sekali dia close sehari dia boleh dalam 300. Ada yang rajin lagi, pandai teka tempat, sebulan dia dapat 9,000 tuan-tuan. Sebab tu budak-budak banyak buat Grab food kan ni. Cuma tertanya, teknologi tu siapa buat? Orang Islam sikit pun tak tanya. Orang Islam sikit tanya benda-benda yang tak perlu tanya. Orang Islam sikit tanya, ustaz tahlil itu bid'ah ke tak? Tak payah tanya soalan tu.
Ustaz nak tanya sikit, kami ni baca talqin betul tak betul? Tak payah tanya soalan tu. Ustaz, solat duha berapa rakaat? Tak payah tanya. Soalan-soalan yang berbentuk soalan-soalan remeh-temeh, avoid lah soalan tu, taklah tepi tuan-tuan. Soalan besar tak tanya. Ustaz, dalam pandangan Islam, buat aplikasi ni macam mana? Tak ada. Ustaz, macam mana kalau kita buat web begini yang lebih bagus? Tak ada. Ustaz, saya nak tengok Ibnu Firnas pada pandangan Ustaz, macam mana dia boleh cipta benda tu? Tak pernah ada. Soalan yang biasa orang tanya macam, Ustaz, saya ni nak nikah lain, tapi duk takut bini dalam kubur. Punya teruk soalan ni. Tuan-tuan, selagi umat Islam tidak upgrade, tuan-tuan, tajuk khutbahnya tidak upgrade, cerita tidak upgrade, kuliah tidak upgrade, ustaz-ustaz tidak upgrade, cerita agama tetap cerita benda yang sama, remeh-temeh, tidak membangunkan umat, orang lain sedang mencipta tamadun mereka sendiri.